والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan mukhtasar kitab Al-Um, ringkasan kitab Al-Um pada muka surat 306, terjemahan di bawah tajuknya jumlah orang yang melaksanakan salat khauf bersama imam. Kam qadru man yusalli ma'al imam salat al-khauf. Berapakah kadar ataupun jumlah makmum yang melaksanakan salat khauf bersama imam. Jadi kena berapa orang? Sedangkan kita kata kalau salat Jumaat biasa, mana seorang makmum pun boleh dah. Ini jemaah salat khauf, salat dalam situasi yang menakutkan, yang mana fokus perbincangan ini dalam peperangan, salat khauf dalam peperangan. Baik, qaul yang ke-781, Imam Syafi'i berkata, apabila imam bersama atau dikawal oleh suatu rombongan. Ini saya baca terjemahan dulu sebab dia Arab dia tu dia ada sedikit perbezaan lah. Apabila imam bersama atau dikawal oleh suatu rombongan yang terdiri dari 3 orang atau lebih pada saat salat khauf, maka saya tidak memandang makruh apabila salat khauf dilakukan. Namun saya menyukai jika imam itu dikawal oleh orang yang jumlahnya sepadan sehingga dapat bertahan. Maksudnya begini, ni saya buat terjemahan ni lah. Cumanya kalau dia tengok asal dia ni, maksudnya begini. Kata Imam Syafi'i ini, qaul yang ke-781, dia kata dalam salat khauf itu, apabila yang salat bersama imam dalam salat khauf itu taifah, satu taifah. Dia tidak sebut bilangan, dia sebut taifah. Sini dia terjemah rombongan. Jadi anak terjemahnya taifah ni satu kumpulan, satu kelompok. Dan wa taifah, dan satu kelompok yang dimaksudkan di sini 3 orang ke atas. Itu lebih mudah kita faham. Sebab dia sebut taifah. Dan yang dimaksudkan taifah itu 3 ke atas. Ataupun Nabi dijaga oleh satu taifah, satu kelompok. Dan kelompok itu juga jumlahnya 3 ke atas juga. Jadi jadi saya suka begitulah. Itu maksud dalam akrah tu saya tidak suka, makna saya suka. Akrah bermakna saya benci. Dalam akrah saya tidak benci, makna sukalah. Untuk imam tu, cumanya saya lebih suka lagi kalaulah kumpulan yang kedua yang menjadi pemerhati, yang menjaga imam itu dengan jumlah yang kira-kiranya dia boleh bertahan. Kalau berlaku apa-apa masalah, dia boleh mempertahankan imam ini. Baik. Lepas tu saya bagi sedikit huraian lah, sebab saya rasa kalau baca terjemahan itu tak akan faham tu. Baik. Apabila bersama imam itu semasa salatul khauf itu 3 orang ke atas, ataupun pihak yang menjaga imam itu 3 orang ke atas, atau saya suka ni. Tetapi kalaulah yang salat bersama imam itu tak cukup 3 orang, ataupun kumpulan kedua yang menjadi penjaga, pengawal pada imam itu juga tak cukup 3 orang, dia sembahyang juga dalam keadaan begitu, maka pada pandangan saya dia tidak perlu mengulangi salat, kerana salat dia telah sah. Kalau sembahyang satu taifah pun sah, kalau salat seorang pun sah juga.
Apa maksud dia sebenarnya? Dia begini sebenarnya perbincangan ini dia berkait dengan, sebab kalau tengok dalam Rifat Fauzi ini lebih detail. Maksudnya begini, bentuk salat khauf yang dimaksudkan dalam tajuk yang kita bincang pada pagi ini, dia salat khauf dalam bentuk mula-mula kita bincang sebelum ni. Bentuk macam mana? Makmum tu dia ada dua kumpulan. Salat khauf ni kan, kita bukan semata-mata jamak, tapi termasuk qasar. Mana daripada 4 rakaat jadi 2. Jadi bila 2, satu kumpulan, satu taifah, taifah itulah satu kumpulan ni. Dia paling kurang 3 tu. Kalau lebih tu lagi tak apa. Tapi kalau kurang boleh kata tak cukup pun tak apa, boleh juga. Katakanlah imam tu 4 orang. 2 orang yang masuk solat bersama imam untuk rakaat pertama. Ingat dah dulu kita bincang dah. Bila kumpulan pertama ni telah naik daripada rakaat pertama, yang selepas sujud kedua dia qiyam, maka dia berdiri di situ. Dan apabila kumpulan pertama untuk dia akan selesaikan rakaat kedua, mana imam itu dia akan tunggu. Imam tu tunggu mana? Tunggu rakaat pertama tadi dia berdiri lah. Dia berdiri. Jadi rakaat kedua masuk. Rakaat kedua masuk itulah dia akan buat bersama imam. Untuk rakaat yang kedua. Jadi bila kira-kiranya Nabi selesai, bila selesai dia punya kumpulan kedua tu, untuk rakaat pertama, kumpulan kedua yang duduk pada rakaat kedua tu dia akan sudahkan salat dia. Jadi imam akan sudah dengan kumpulan yang kedua. Okey, begini dia kena faham tu sebab ini dia ambil tu. Kalau ni kita bincang bahawa bentuk salat khauf ni ada beberapa bentuk. Cuma hak ni dia dua kumpulan. Okey. Saya ambil dua kumpulan ni, makmum dua kumpulan, imam seorang ya. Kumpulan pertama 3 orang juga atau lebih. Saya sebut gitu. Kumpulan kedua 3 orang juga. Jadi kumpulan pertama ni hak akad takbiratul ihram bersama imam. Allahu akbar. Jadi kumpulan kedua tu dia berkawal. Dia duk jaga musuh, dia tengok musuh. Okey, dia tak masuk lagi sebenarnya. Jadi kumpulan pertama ni bila dia selesai rakaat pertama, dia naik untuk rakaat yang kedua sekali dengan imam lah. Selepas itu barulah dia punya kumpulan kedua ni masuk. Kumpulan kedua pun 3 orang juga. Paling kurang. Hak tu saya lebih suka Imam Syafi'i kata. Maka berlakulah setiap kita bincang sebelum ni lah. Mana bila masuk kumpulan kedua, jadi kumpulan pertama tak kita ke mana? Sebab kumpulan pertama tu, sebab dia dua kumpulan makmum ni, dia tidak boleh sudah serentak. Ya kan? Jadi kumpulan pertama tu, selepas tu dia sembahyang sendiri. Dia sembahyang sendiri. Sembahyang sendiri itu maksud dia sudah awal lah. Jadi kumpulan kedua masuk bersama imam ni, imam sudah berada pada rakaat kedua. Jadi kumpulan kedua ni bila dia masuk, dia sembahyang dengan bersama imam. Jadi bila imam bagi salat, maka dia akan bangun rakaat kedua ni. Jadi rakaat pertama tu kalau dia nak tunggu boleh, dia ada pilihan. Dia nak tunggu maknanya dia bagi salat bersama imam. Begitulah bagus. Jadi kumpulan kedua ni dia nak bincang sininya, dia nak bincang jumlahnya. Sebab cara solat kita bincang dah sebelum ni. Jadi maknanya ada yang salat, ada yang berkawal. Jadi kumpulan pertama tu bila dia duduk pada rakaat yang kedua tu, dia sebenarnya jadi pemerhati pula, tengok sekeliling, dia pemerhati. Jadi kumpulan kedua ni akan sembahyang bersama dengan Nabi. Jadi Nabi bila selesai rakaat kedua Nabi, kumpulan kedua ni baru rakaat baru. Jadi Nabi boleh duduk pada rakaat pertama tu, pada rakaat kedua tu Nabi tak boleh salat, Nabi tunggu. Ada kan? Lepas tu rakaat kumpulan pertama ni ada boleh salat bersama dengan imam. Jadi kumpulan kedua dia akan bangun untuk rakaat kedua. Tu dia sudah sendiri. Tu maksudnya. Cuma kita tidak nak bincang kaifiat tu, kita nak bincangnya jumlah. Bila salat khauf ni, jemaah tu ada dua kumpulan. Jumlah tu berapa? Satu kumpulan pertama dia sebut taifah. Sebab tu ana sebut taifah tu kalau kita nak gunakan nama rombong ya. Jadi tidak nampak tu maksud Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i kata satu taifah semaya mula-mula dengan Nabi. Taifah tu berapa orang? Sebab dalam bahasa Arab taifah ni kumpulan. Beratus orang pun boleh. Satu taifah. Cumanya taifah ni dia mesti paling kurangnya dia bermula dengan 3. Sebab 3 tu dikira jamak dalam bahasa Arab. Start situ.
paling kurang. Tapi dia kata kalau satu kurang usah juga, tak perlu iadah, tak perlu lah, dia sebut dah tadi. Cuma kalau nak kira hak paling molek, hak saya suka lah Taifah. Sebab apa dalam Quran ada sebut Taifah tu? Sebab ni kita kaya ada ayat Quran dia mari Allah sebut Taifah. Hendaklah satu Taifah di kalangan mereka semaya bersama imam. Jadi Taifah yang kedua tu dia akan tunggu, dia jadi pengawal. Takut musuh mari serang ketika Nabi salat berjemaah dengan Taifah yang pertama. Sebut Taifah. Istilah Taifah itu istilah Quran. Jadi Taifah ni berapa bilangnya dia? Paling kurang 3. Sebab dia bermulanya apa ni kita kata plural lah, kita kata jamak dalam bahasa Arab kan bermula dengan 3. Kalau hak seorang tu dia panggil apa? Mufrad. Kalau 2 tu musanna, 3 tu jamak. Jamak tu bermula Taifah. Ada kira gitu. Nah. Baik. Jadi hak kedua pun gitu juga. Di sini Imam Syafi'i dia naknya dia tak sewi, jadi tak seimbang tu antara Taifah pertama dengan Taifah kedua. Dia nak biar seimbang. Kumpulan pertama tu jumlah dengan kumpulan kedua masuk dalam salat khawf biar lebih kurang jumlah tu. Jangan pula mana kumpulan kedua ni, kumpulan pertama 13 orang. Jadi semaya dengan imam, kumpulan kedua ni 2 orang, 3 orang. Tu tak seimbang. Itu maksudnya. Jadi katakanlah jumlah 18 orang, bagi 2 lah maksudnya. Mana Taifah pertama 9 orang, tak bagus 9. Itu yang dimaksudkan di sini. Apa yang gitu? Itu isu dia. Apa yang Imam Syafi'i ambil kira tu antara semaya mula-mula dengan kumpulan yang kedua, dia tak terus masuk salat bersama imam tapi dia jaga keadaan sekeliling tu. Apa yang Imam Syafi'i nak jumlah tu biar sama ramai dengan kumpulan pertama yang semaya. Ini dari sudut keselamatan. Dari sudut keselamatan. Yalah kita tidak terlibat dalam tentera. Kalau tentera dia tahu dia nak tepat ke di mana, tempat untuk jaga tu, hiras tu. Gitu. Tapi Imam Syafi'i kata kalaulah tak cukup 3 pun tak apa juga. Tak perlu iadah, tak perlu lah jadi juga. Sebab kalau Taifah 3 orang paling kurang besar, hak seorang bersumpah mana Imam Syafi'i akhirnya dia kembali kepada asal salat Jumaat. Asalkan seorang boleh dah. Jadi makmum suruh kira rapat dah pahala Jumaat. Dia kembali. Tapi kalau kira maliknya itulah. Biar jumlah tu 3. Boleh baik ada maksudnya gitulah kan? Jadi ni perlulah nak sebut di sini. Baik, katakanlah kalau berlaku dalam keadaan ni kita ada 2 orang semaya. Semaya 2 gitu kalau boleh semaya. Lepas tu nak main Jumaat 2 orang ni. Lepas tu masa mana nak jaganya? Mana awak lagu? Hak ni lah yang dimaksudkan kalau keadaan kondusif tu. Dia gini untuk mudah faham. Saya nak timbulkan persoalan dalam peperangan Khandaq misalnya. Kenapa Nabi sampai tinggal 3 rakaat? Tak ada ruang langsung kan Ahmad? Memang tak ada. Tinggal 3 waktu. Bukan 3 waktu. Apa Zuhur, Asar, Maghrib. Apa yang tak ada langsung Ahmad? Adalah hadis sebut kalau kita baca Nabi itu tak adanya gambar yang tak ada lagi. Nak semai tak ada. Setahu mana berkecamuknya keadaan itu. Digambarkan Nabi ni tak duduk setempat. Keadaan tutup sangat. Sebab tu saya kata kalau keadaan tu tenang, kita boleh duduk senyap setempat. Semai ya. Kita paling tahu situasi tu. Nabi sampai tinggal 3 waktu sehingga di qada dalam waktu isyak itu. Keadaan Nabi tu sampai tak ada setempat. Sahabat kata aku tengok Nabi dengan pakaian kotornya pergi situ, pergi sini. Sebab tu peperangan tahun kelima tu. Mana tahun kelima, tahun kedua Badar, tahun ketiga Uhud. Lepas tu adalah beberapa segi. Lepas tu makna tahun ketiga peperangan. Mana tahun kelima tu makna dah tahun kedua tu peperangan pertama. Jadi hak ni berlaku dalam tahun kelima. Jadi makna pengalaman perang tu tidak banyak lagi sebenarnya. Jadi Nabi ni tak tu belik tu. Ana pun baca dari kitab Syekh Salabi, Al-Maghazi. Macam mana Nabi boleh huruf tentera? Takkan dia tak pernah masuk mana-mana akademi tentera pun. Wahyu dah tu. Belik Nabi, dia boleh susun, terkejut orang. Padahal kita kata nak kira dia setengah-setengah masyarakat asal tu ada pengalaman perang. Nabi tak ada. Duk Mekah mana Nabi ada pengalaman perang? Gi Madinah beberapa tahun kedua mula. Tapi boleh susun tentera supaya orang mahir dah. Orang mahir kabul dia. Wahyum minallah. Tu wahyu daripada Allah. Wahyu daripada Allah.
Gitu lah. Jadi tak ada tu payah kita nak sebut dengan bahasa. Manakala kita rasa dah lah. Kita rasa tak ada. Rasa selamat, dah termasuk selamat. Kita rasa tak selamat. Apa tu kita tahu. Sebab kita berada dalam kawasan. Sebab tu dalam pengamalan agama kena ikhlas. Dah dia buat sebab tak ada. Oh, Allah tahu. Allah tak nak tipu. Dia boleh royak ke mak dia, Allah kita nak mai tak ada. Kalut dah pun. Ya Allah. Sebab tu dia kena ikhlas. Kalau ikhlas, kalau tak ada sungguh. Kalau berkesempatan, ada ke buat. Itu ikhlas. Sebab tu dia asal agama ni ikhlas. Baik, seterusnya kita pergi bertajuk seterusnya. Sebab ni kita ringkas saja. Dia sebenarnya sahabat anak tu ada dia tentera lah. Dia pegawai besar. Saya tanya dia, dari mana dia punya kursus kita salat tu khauf. Tu kata jelas kita ada kod agama khusus tu. Mana tu jelas hatu sesahabat tu dalam tentera tu. Kalau hak nak semaya tu lah. Kau tahu saya semaya, duduk pondok tak semaya. Nah, kalau ni kalau nak semaya dengan kursus yang dibagi, maklumat yang dibagi berkenaan dengan cara wuduk, nak buat kau tidak punya buk tentera tu lah. Semua lengkap maklumat. Sebab dia ada kod tu agama khusus. Orang yang terlibat tu pun memang ada kepakaran dalam bidang tu. Cuma atas nak kasih semaya. Baik, kita pergi pada tajuk yang kedua. Akhdus silah fi sufufil khawf. Mana orang yang sedang solat dalam saf, dia memegang senjata. Memegang senjata dalam solat khawf. Makna dalam saf, ketika dalam saf. Baik. Ini adalah qaul yang ke-782. Imam Syafi'i berkata, Allah Azza wa Jalla telah berfirman. Sini dia tak mari tak Arab, dia lah boleh rujuklah suratul Nisa ayat 102. Kalau dalam Harif Fauzi ni dia buat marilah. Kalau dalam ni ringkasan ni asal ni dia ada tak Arab tu boleh rujuk sendiri. Jadi Allah berfirman, ini kata Imam Syafi'i. Jadi sebelum nak bincang tajuk ni, Imam Syafi'i kemukakan dulu dia punya dalil. Kita nak bercakap ni, dalil dia mana? Ayat 102 suratul Nisa. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltakum ta'ifah. Disebut ta'ifah. Faltakum ta'ifatun ma'ak, ta'ifatun minhum ma'ak, wal ya'khudhu aslihatahum. Apa maksudnya? Wa idza kunta, apabila kamu, kunta ni kamu berada. Telah, kalau harfiah agak kunta, telah adalah engkau. Tu harfiah. Engkau berada pada. Manakah apabila engkau ataupun kamu berada, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka. Jadi sama-sama tentera lah. Lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka dalam peperangan ini, maka hendaklah segolongan. Segolongan tu, sebab kalau terjemah rombongnya bahasa Indonesia mungkin betul lah. Kalau rombongnya ni kita tak apa-apa. Segolongan, ta'ifah dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata. Itu dalil kata Imam Syafi'i. Jadi maknanya dalam ayat ni, dalam qaul 782 ni, jelas melalui ayat Quran ni bahawa ada disebut makmum itu secara khusus lah. Tidak imam ni, makmum. Walaupun dalam kita kata imam pun boleh juga pegang. Makmum secara khusus pegang senjata, maknanya boleh. Bahkan ulama kata hak ni lebih baik. Imam Syafi'i berkata begitu, lebih baik pegang senjata masa salat. Baik. Kata Imam Syafi'i 783, qaul yang ke-783 ini semacam huraian Imam Syafi'i terhadap dalil ni kan. Apa kata Imam Syafi'i? Dia kata saya menyukai apabila orang yang salat khauf memegang senjatanya dalam salat, selama senjata itu tidak terkena najis. Namun apabila terdapat najis padanya, maka dia wajib meletakkan senjata dia, tidak boleh pegang lah. Kalau dia tetap pegang juga, batal ataupun tidak sah. Daripada awal lagi dia pegang, tidak sah. Najis ni najis apa pada senjata ni? Dia bawah tu dia ada sebut najis apa, cuba kita tengok qaul yang ke-784. Maknanya qaul 783 tu, kalau pada senjata tu ada najis daripada awal, salat dia tak sah. Tapi kalau najis tu ada selepas daripada akad takbiratul ihram, dia jadi batal. Mana masalah tu lah. Dia sebenarnya ni, dia istilah ni kan, batal dengan tidak sah ni lain. Kalau sebut tidak sah daripada awal lagi tidak sah.
Kalau kata batal, mereka awas sah. Cuma berlaku batal selepas dilaksanakan salat. Itu beza, tidak sah dengan batal. Baik. Imam Syafi'i berkata, ni huraian ni bersambung lagi. Ni sebenarnya dia punya qaul yang 784 ni dia semacam penjelasan terhadap qaul 783. Kata Imam Syafi'i, musalli, ni saya terjemah ni berdasar pada bahasa kita lah mudah. Musalli boleh musalli, orang yang bersembahyang ketika salatul khauf, mereka boleh memegang senjata selama mana tidak mencegahnya dari salat. Tidak mencegahnya, tidak mengganggu maksudnya. Itu tak asaran dia. Atau tidak mengganggu orang lain dalam saf itu, baik yang berada di belakang ataupun yang berada di hadapan dia. Bawa tombol cocok orang. Masa Kelantan kan mudah cocok, boleh berak. Kalau dah seluar tu, juga tu cocok. Job tak ni. Masa Kelantan tak ada ada tu. Cocok lah. Tu mudah. Sama ada cocok tu orang belakang dia ataupun orang depan, tak kira lah. Senjata itu tak kira lah, pedang ke, busur panah ke, bekas anak panah ke, tempat buah anak panah tu, anak panah ke sendiri tu ke, daripada kayu, perisai ke, tali pinggang besi ke, ataupun apa sahaja yang berkait dengan senjata. Itu maksud dia. Musalli tidak boleh membawa tombak, ya? Musalli tidak boleh membawa tombak kerana tombak itu panjang, kecuali apabila ia berada dalam kain, mana ada dalam sarung. Mata dia tu dia balut dengan sarung dia, takut cocoknya kena pungut tu email. Tak ada lah. Dan tidak ada seorang pun di sampingnya ketika ia membawanya, maka diusahakan semampu mungkin agar tidak mengganggu orang yang berada di depan atau berdiri. Maksudnya mudah ya, perenggan ni tak ada masalah. Ni boleh bawa senjata dengan syarat senjata itu tidak mengganggu musalli yang lain. Itu mudah. Itu maksud dia. Jadi dalam qaul yang ke-784 ni sebenarnya simple saja. Dia tidak sukar ni bahagian ni, sebab bawa senjata tu itu dia anggap baik. Bahkan dalam kenyataan kalau dalam Harif Fauzi itu disebut, Imam Syafi'i kata saya lebih suka tu sesuai dengan ayat Quran, kena bawa senjata. Cuma senjata itu pertama sekali tidak ada najis. Najis yang dimaksudkan situ di bawah tu dia ada buat selepasnya apa maksud najis? Biasanya darah lah. Gua dulu senjata ke guna pedang, kalau lah ni tak timbul masalah sebab guna kita kata pistol, sniper dan sebagainya, senjata api tu. Dulu tidak, golok, pedang, panah. Jadi kadang-kadang pedang tu dia tutup amat dah orang dah. Ada masih darah tak cuci tali. Sebab itu dikena najis. Begitu juga tombak. Itu dari sudut najis. Dari sudut orang panggil tidak menyusahkan orang lain, tidak membahayakan orang lain, kena ambil kira juga tu. Sebab tu dia sebut, Imam Syafi'i sebut sini, kalau tombak tu payahlah nak jaga sebab dia panjang. Kecuali ada tombak yang saiz kecil. Ya apa tak ingat istilah tombak tu? Apa dia? Nabi jadikan, Nabi sentiasa bawa pergi mana-mana. Tu pendek lah. Bekas parah dada Nabi ataupun parah pinggang. Dan tombak itu dia gunakan sebagai sutra bila nak salat tu. Tombak yang kecil. Dia ada tombak yang panjang. Kalau tombak yang panjang ni, boleh ke tak kita nak jaga, nak kawal supaya tidak mengganggu orang lain? Kalau boleh, boleh bawa. Kalau tidak boleh bawa, kalau tidak boleh kawal sehingga mengganggu orang yang lain salat, maka tidak boleh lah. Itu maksudnya. Tapi kukuk mana pun bawa senjata ini, saya lebih suka, kata Imam Syafi'i, sebab dia sesuai dengan ayat Quran. Lepas tu dalam ayat selepas ni kita akan tengok Allah tidak mahu musuh mengambil peluang di atas kelalaian kita. Dia tengok kita tak ada senjata. Dia kata ni peluang ni. Pokok dia semaya ni khusyuk tak ingat apa dah ni. Padahalnya dalam salatul khauf ni boleh paling lah, tak payah tengok tempat sujud lah. Duk tengok keadaan musuh, tengok. Dalam internet tak ada, boleh tengok situ kan. Baik. Qaul ke-785, Imam Syafi'i berkata, saya tidak membolehkan para jemaah meletakkan seluruh senjata pada salat khauf. Imam Syafi'i kata, wala ujizulah, saya tidak mengharuskan. Saya tidak mengharuskan para jemaah meletakkan seluruh senjata pada salat. Mana tak ada seorang buka senjata. La ujizu, saya tidak mengharuskan. Mana tak wali lah. Kecuali apabila ia sakit, tentera tu sakit, cedera, maka dia tak boleh bawa senjata. Atau kerana hujan, kerana Allah SWT memperbolehkan meletak senjata pada dua keadaan ini.
Hujan ni salah satu contoh situasi yang tidak sesuai. Licin, bawa senjata boleh jadi bahaya ketika solat itu. Tengoklah keadaan macam mana. Tak, anak rasa kalau sekarang ni, zaman sekarang ni, dalam keadaan ada senjata api, rasa tidak jadi masalah. Sebab dia tak ada bahaya pun. Senjata api dia ada kunci dia tu. Kalau picu dia kacik tak jadi. Kalau tak buka dia punya lock dia tu nak, dia tak akan tobik atas kalu peluru tu. Kalau tobik oseh, nanya nak kayak senjata kayak dia ada kunci dia tu dah. Tak buka, tak tobik peluru, suruh kacik tahu mana pun. Picu dia tu kacik pun tak jadi. Tu mana lebih selamat. Lagi boleh lah. Apa yang gitu tu? Cuba tengoklah di sini. Dalam sebab ni dia ada sebut. Hukum mana Imam Syafi'i kata kena. Saya tidak mengharuskan kecuali sakit. Dah cedera kan, apa yang cedera. Dia nak pegang senjata tu sudah tak mampu, tak gagah dah. Tak apalah. Ataupun hujan lebat tak sesuai. Saya cuba faham juga sebenarnya, cuba dengar juga. Hujan pasti jadi tak sesuai. Mana hujan? Keadaan dia tu lah. Keadaan dia tu kan. Sebab kalau kita learn senjata api ni kena hujan tak apa. Pergelan dalam air tak apa. Dulu satu ketika dulu tak boleh. Teknologi sekarang tak ada masalah. Orang teri dalam air dan nak teri besi dalam air. Tak apa. Dia ada bukan ni orang tak boleh nyetak tu kan. Kalau guna ni nak hanya boleh. Tak boleh tu. Sebab tu kita kena tengok fiqh ni, kita kena tengok maqasid dia. Nabi nak ke dia nak suruh pegang senjata. Okey. Ejah dia boleh pegang kecuali tak dia pegang. Itu mudah ya. Itu maksudnya. Jangan ada nanti. Baik. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalang menyebabkan tak boleh pegang senjata, masalah tak apa, letak bawah dekat kita. Tujuannya supaya musuh tidak boleh ambil sepedang. Mana kalau musuh mari, boleh ambil lalu pedang sebab pedang itu tepi je. Tak apa juga. Tujuan tu maksudnya. Sebab tu ulama kata tidak menjadi syarat pegang senjata. Cuma Imam Syafi'i kata dalam Fauzi itu lebih clear lagi. Dia kata takut musuh serang hendak. Tiba-tiba senjata tu sakut di pokok. Tak ada. Lebih baik dia tak depan senjata tu. Maknanya kalau musuh mari boleh ambil selalu. Sebab pegang senjata ni, senjata ni berat kat leher ke sebenarnya nak pegang. Tak dia kena pegang di hulu, tak ada pegang mata gitu. Jadi kalau senjata tu lebih mudah. Sebab apa? Dia ada tali boleh sakut sini. Lebih mudah. Kok mana pun kena fikir lah tu. Asalnya ada senjata. Itu lebih baik. Saya tidak haruskan senjata tidak ada ketika salatul khauf. Baik, seterusnya Allah SWT berfirman. Kemudian Imam Syafi'i kemukakan satu ayat Al-Quran itu. Ini juga masih lagi dalam ayat yang sama. Sebab ayat ni agak panjang juga. Dalam ayat 102 surah An-Nisa ni, ayat dia wala junah, itulah tengok sini, wala junaha alaikum in kana bikum adam min matar aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum. Khudhu hidrakum itulah alasan dia ni. Dan tidak ada dosa atasmu kalau kamu tidak pegang senjata masa salat. Tidak dosa. Jika kamu mendapat suatu kesusahan kerana hujan, kisahnya kerana hujan atau apa-apa kesusahan menyebabkan tak boleh nak pegang senjata, tak apa letak sakit ke, tetapi dah dia terima sini dah. Kalau anak terima dalam keadaan bersiap siaga. Kok mana pun kalau letak senjata pun sifat bersiap siaga berhati-hati. Jadi makna senjata jangan letak jauh, letak di tepi kita. Itu makna bersiap siaga. Jangan letak ni, letak kunci nak pula. Musuh mari tak jumpa cara nak kunci. Tak kena. Boleh letak tapi mesti bersiap siaga. Mana kalau musuh mari boleh ambil selalu senjata. Apa dia sebenarnya maksud ayat? Kalau kita bawa dalam konteks kita sekarang ni, bagi orang terlibat sebagai tentera yang menjaga keselamatan negara, khususnya dalam keadaan yang tidak kondusif, kesiapsiagaan dia tu maknanya kalau kita kata tidur senjata duduk di tepi, tidur berpakaian tu masih ada di tubuh lagi sebahagiannya. Cuma bila mari perang sawah luar je. Kira lah kau ke mana pun. Sebab itulah anda tengok dasar pada ayat ni saja. Mana usaha daripada umat Islam secara khususnya dengan ada siren, dengan ada alat penggerak, dengan ada radar, semua tu termasuk dalam sunnah.
Makna musuh dalam tempoh berapa, dalam jarak kita kata berapa? 10 km. Tahu dah. Itu masuk dalam ayat ni. Itu masuk dalam senjata, radar, teknologi. Tapi nak wan dah kau tidak Islam. Nah, kita pasal beli dia. Bila beli dia, tak akan jadi lebih kalau dia ada. Okeylah dia jual kapal selam. Iyalah, kapal selam kita tak nak nyel. Bunyi-bunyi saya pun tak tahu lah mana. Ini betul kan tidak. Dia selam dia lemah. Tak tahu lah mana. Kita pun jadi maknanya kena puas balik. Nak puas tu parut juga. Berat juga tu tak kapal selam tak nak nyel. Kalau selam ni tak timbul pula masalah dia. Baik jangan selam lah kalau tu. Jadi berat juga. Jadi maknanya kos yang perlu dihabiskan sini ni kalau banyak pun tak apa. Tapi syarat biar berhasil. Ni habis tak berhasil. Lepas tu naik. Lepas tu kesannya gula naik, bawang naik, minyak habis jadi naik. Kini kapal selam tak ada selam. Nah, kita pun tak payah tu lah orang panggil hubungan. Dalam orang panggil apa ni bab negara atau politik ni dia ada hubungan. Sebab tu politik ni juz'un minal Islam. Satu bahagian daripada agama. Tu nak ayatnya kesan. Silap situ kena pakai orang kampung orang tidak tentera apa kena. Kau boleh harga barang naik. Lepas tu sama ada dosa tu besar lah. Kalau kesilapan berlaku. Itulah selalu itulah nak ayat ni kita ni saya kecek ni pun sebelum pilih ayat bukan kecek video ke sebab kita dengan ayat biasa bukan ayat kau beli tu. Kata sebab ni ada lah kat pilih ayat bunyi lain kecek. Ayat ni pengundi biasa ya. Bukan politik pun. Ada nak fikir sendiri lah nak pengundi siapa tu atas kebijaksanaan. Tengok yang lebih bermanfaat untuk agama. Gitu ya, cuma kita nak ayatnya kita sebagai rakyat. Tak okey rakyat tak nak kecek bola gitu. No. Tak okey tak boleh kita bayar cukai kan. Memang saya rasa kita sebagai orang Islam kita rasa apa lah mimpi api jela. Patut nak jawab dah tu. Besar tu kerugian yang ditanggung oleh rakyat kita, duit kita lah tu. Setengah orang kacak kita pun tak boleh. Padahal kita ni rakyat duduk negara merdeka. Tak tahu. Kalau orang tanya saya, patut nak tak jawab dah. Sebab apa? Kih dia. Awak tak pandai rugi kat orang lain. Mudah ya itu. Patut dosa. Siapa dia nak tahu jawab? Atau bukan kapal tu saja. Kapal lain habis siap je. No. Pula dah. Karak buat dari siap. Salah tu. Tu menyebabkan berbila tu. Kesal pada negara. Nauzubillah min dzalik. Jadi saya nak sebutnya bersiap siaga tu mana kena ada lakon. Kena habis duit. Dia dalam buku ni bukan benda tapi nak di Iran misalnya. Dalam buku Saraf fi Iran. Jadi tulis oleh Dr. Ali Afwan. Dia kata Iran ini pernah nak ayatnya bersiap siaga dalam nak sebar agama dia. Pernah 1 tahun dia membelanjakan kos. Biasa di Iran ni mengikut dalam Dr. Ali Afwan. Sebenarnya mana-mana negara pun peruntukan untuk ketenteraan keselamatan negara memang dia lebih besar daripada yang lain. Kos, bajet. Tapi pernah Iran 1 tahun bajet 1 penggal dia tu program untuk menyebarkan Syiah sedunia lebih tinggi kos daripada proses untuk keselamatan negara. Tentera dan sebagainya. Mana target besar tu? Bukan main-main. Tapi biasanya untuk kesediaan persiapan untuk jaga keselamatan negara itulah kos yang paling besar. Dah tu termasuk dalam sunnah. Kerajaan nak fikir. Mana dia boleh kurang bajet lain tapi hal tu tak boleh. Sebab tu melibatkan keselamatan negara, kedaulatan negara. Hak tu ayat ni ayat ni. Baru kita boleh tahu patut dalam semaya tu kena ada senjata. Kalau tak boleh pergi apa letak dekat. Biar ada siap-siaga. Jangan tak jauh. Sebab musuh boleh serai bila-bila masa. Gak isu musuh serai dalam keadaan tidak dijangka sampai kita lagi teruknya. Sebab musuh ni kadang-kadang mari dia serai dalam tubuh dia. Besar tu kalau dia boleh ceroboh data strategi negara tu dah. Tentera dia boleh masuk, boleh orang panggil ni godam tu dah. Bukan godam lain. Ni godam. Waktu godam tu waktu bahagian timur tu lain. Ni godam ni maknanya dia boleh ceroboh data strategi rahsia negara. Tu kira-kira serangan tu. Tu besar lagi tu. Baik. Begitulah yang dimasukkan di sini. Sebab tu Imam Syafi'i ana sebut tu takut tak nak apa. Imam Syafi'i kata la ujizulah. Saya tidak harus dia letak senjata. Apa? Salatul khauf kan? Pegang ni. Baik.
Kemudian kita pergi pada tajuk seterusnya lah. Ni boleh katakan kita ni baca saja ya. Tak berlaku pada kita. Tapi kok mana pun bagi tentera-tentera, anak-anak kita jadi tentera, khusus duduk di kawasan perbatasan, dia wajib tahu. Termasuk dalam fardu ain pada dia tahu. Kita ni kalau tak tahu pun tak apa, fardu kifayah lah bagi kita. Tapi bagi orang yang terlibat, hak duduk di sepadan, kadang-kadang kena tembok, tak tahu lu baru mana. Ni. Mana kalau dia nak semaya pun kena ambil kira keadaan yang macam mana. Apa sutrah dia? Tak ada dah sutrah tapi geledah. Ni sutrah ni kena dini tempat neji. Kalau tidak kena tembok. Lagu tu. Baik, memakai sesuatu yang bernajis pada salat khauf. Ketika salat khauf tu pakaian dia tu sama ada senjata lah ataupun pakaian dia tu ada najis. Ma la yajuzu lil musalli fil harb ay yalbisahu mimma masathu an-najasatu wa ma yajuzu. Memakai sesuatu yang bernajis pada salat khauf. Qaul yang ke-786, Imam Syafi'i berkata, apabila pedang yang dimiliki terkena darah, lalu ia menyapunya sehingga darah itu hilang dari pedang tersebut, dia sapu. Sapu ni guna daun ke, guna kain ke, ataupun tak kira lah apa saja, dan darah itu hilang pada pandangan zahir. Itu maksudnya. Maka janganlah ia menyandangnya dalam salat. Dia tak boleh pikul dalam semaya. Dia tak boleh letak di tubuh dia. Dia tak boleh pegang. Demikian juga dengan mata anak panah, hujung tombak, kopiyah ni. Bukan kopiyah ni adalah Arab. Topi. Kopiyah apa? No. Topi Indonesia ada sebut. Topi besi tu kan dia sebut dalam bahasa Arab ni. Topi besi dia sini siapa dia ada jari kau kena anak panah pun dia topi jari sini tu supaya dia mudah paling. Dia punya rantai besi-besi halus tu sebenarnya kalau kena anak panah pun dia hanya anak panah tu dia tidak akan menembusi kita. Kalau kena pun sekadar luka gitu saja. Sebab dia sakok di baju topi besi tu lah. Di atas ni memang kumah lah. Bawah ni dia buat macam macam jalinan lah. Cik-cik gitu. Tu maksud dia. Pakai ada. Mana topi besi ni peran ni dan semua jenis besi yang terkena darah tak boleh ada pada tubuh ketika salat. Apabila ia salat sebelum membasuhnya dengan air, maka ia harus, kalau dia pakai juga padahal dia tak basuh dengan air lagi, dia kena ulas mula semaya. Kerana tidak ada. Ingatlah ni dalam mazhab Syafi'i ni. Kita tak bincang lagi dalam mazhab lain. Mazhab lain tak apa. Kerana tidak ada yang menyucikan najis kecuali air. Syarat dalam mazhab Syafi'i. Ketatlah sikit. Baik besi maupun apa pun kena air. Kalau sapu gitu walaupun tak ada dapat darah, tapi sebab tak guna air tak boleh. Untuk semaya. Untuk semaya. Supaya tentera tu kata tentera apa tu dia pergi nak pergi tawaf Mekah. Tak boleh tawaf. Sebab dia semaya tawaf supaya. Tak boleh bawa. Jadi di sini kita nampak bahawa penekanan Imam Syafi'i adalah walaupun ain najis itu sudah dihilangkan, tetapi oleh kerana tidak menggunakan air, maka tidak masih lagi dikira masih belum taharah, tak bersih. Itu maksudnya. Tak boleh. Ini kena tahu. Lama bukan Imam Syafi'i saja, bukan ada mazhab Syafi'i sahaja kata gini, lama juga lain. Tapi ada yang kata tak apa asal kehilang. Hilang tu maknanya tak ada ain lagi, bau pun tak ada. Sebab tak bisa guna daun yang basah. Tak guna air. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kena tahulah. Cuba tengok lagi. Apabila dia basuh guna minyak agar besi itu tidak berkarat, atau dengan air yang tidak menyucikan, bukan air mutlak, atau dengan tanah, maka besi itu tetap tidak suci. Dia kata baik kita guna minyak lah. Baik lagi sebab jadi tak karat. Kalau guna air jadi dah tak lagi. Sebab ni isu najis ni. Isu najis. Awak nak jaga senjata guna itu nak sipar, tu tak apa. Masalah nak semaya ni, nak salat tak boleh. Demikian juga hanya dengan alat-alat yang lain tidak dapat disucikan kecuali dengan air. Maknanya air tu bahan pencucian utama. Ialah khilaf lah kalau tengok dalam Pak Mazhab Dr. Bli tu molek beli kitab-kitab ni Pak Mazhab tu berapa najil dia tak najil. Dia bincang ni, ada bincang. Saya tu ada tu hak Arab. Pak jilid. Dia adalah khilaf tu, kita boleh tahulah khilaf. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh kena air ke mana.
Jadi maknanya apa? Maknanya kalau kita tak basuh dengan air, kita cuci dengan tanah, cuci dengan daun, cuci dengan kapur, asal tidak guna air, tak ada tubuh kena tak tepi. Jangan kena tak tepi. Dan tepi itu jangan sampai peringkat kita duduk atas dia. Ataupun kain kita tu jangan duduk atas tu. Atas pedai tak basuh tu. Apa tak boleh? Sebab dia menanggung najis tu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi setengah-setengah mazhab tak apa dah, hilang tu dah tak ada tu. Bau pun tak ada. Warna pun tak ada. Hilang tu. Tapi ni guna tanah pun tak boleh lagi. Dia nak air juga. Baik, seterusnya saya ambil sedikit lagi, kita habiskan ni. Imam Syafi'i berkata lagi, apabila anak panah atau busur terkena keringat binatang, apa saja keringat peluh lah, kena peluh binatang, selain anjing dan babi, selain najis ni kita kata moral lazah ni lah, anjing dan babi, air liur binatang dipanaskan lalu disiram dengan susu atau diracuni dengan racun pokok. Dia racun, dia basuh dengan racun, lalu dia salat dengan memakan baru itu, maka hal itu tidak mengapa kerana tidak termasuk najis. Mana pula kita kata. Cuba perhati balik dia kata sini, anak panah atau busur terkena keringat binatang atau apa sahaja selain anjing dan babi. Kalau anjing dan babi tak boleh, sebab tu najis juga. Hal tu memang kena basuh dengan air. Bukan mazhab Syafi'i kena samuk lah. Kena samuk lah. Air liur binatang tak apa tu, dipanaskan lalu disiram dengan susu atau racun sepuluh dulu. Kan anak panah orang buah racun. Sebab tu kalau kena sikit selisih, goreng tu bila sikit boleh bawa pada mau. Sebab apa? Sebab apa ni? Mata anak panah tu semalam dia rendah dari racun. Tak apalah. Lalu dia salat dengan tu tak apa. Tidak dikira najis racun tu. Boleh semaya tu tak apa. Cuma tak boleh ni. Babi, anjing dengan babi. Allah tak boleh. Apa saja juzuk daripada dia tak boleh. Lain tak apa. Kalau kena tu kena sama. Itu mazhab Syafi'i lah. Mazhab lain kata dak. Mazhab Malik pakai sapu gitu ya, dia kata sekali dengan tanah tak apa dah. Ni kita bincang ni dalam salat qaul atau sekiranya yang berdakwah tu kena pakai lain suku sakat tak boleh pakai dah. Ni yang berdakwah ni. Pergi anjing mari sambut kita. Kita cakap nak lari. Berdakwah mana? Pupuk padri mari, anjing mari, dia peluk anjing, cium anjing. Tak dakwah lagi orang tu, mana orang boleh terima dah dia. Mana umur. Tu lain cerita. Tu bincang bab lain. Ni bab salatul khauf. Bab nak semaya dalam keadaan pada tubuh tu tidak ada najis. Maka dibuat perincian beginilah. Baik, kalau diracuni dengan racun ular atau lemak binatang yang tidak dimakan atau lemak bakar, maka ia harus mengulangi salatnya, kecuali apabila benda-benda itu telah disucikan dengan air. Hak ni pun mana bangkai lah. Lemak binatang yang tidak dimakan. Misalnya kucing. Kucing tu halal tapi orang tak makan dia tu. Tak boleh makan, haram makan. Pera boleh. Setuh tak apa. Tak ada masalah. Bangkai. Bangkai ni halal tak boleh. Muka tak semula bangkai. Maka ia kena ulas semula lah semaya tu. Misalnya racun ular. Racun ular tu mana juzuk daripada ular tu. Atau lemak binatang yang tidak dimakan. Mana hak tu dikira sebagai najis. Hak tu tak boleh ada pada tubuh tu. Kena, maknanya kalau sapu-sapu saja cuci dengan selain pada air tak memadai. Sama saja apakah pedang atau besi dipanaskan di atas api atau diracuni tanpa dipanaskan. Apabila dia bercampur dengan air, maka dia tidak dapat disuci kecuali dengan air. Jadi racun tu kena tahulah dibuat daripada apa. Kalau dibuat daripada misalnya kata binatang tu kita kata tidak halal lah. Ataupun daripada bangkai, binatang tu mati, dia ambil satu juzuk tu buat racun, tu tak boleh. Sebab tu dikira juzuk daripada bangkai, tak boleh, tidak halal lah. Tidak halal. Misalnya racun, supaya kata contoh apa kita ambil, racun ambil daripada ular, kita tak boleh makan. Kita kata ada masa kata boleh makan, ada mazhab Syafi'i ni, kita sekira lah itu, waktu lain kita kira mula lah. Oh tak ada kau makan ular. Nanti kita bincang bab dia pula. 5 boleh lagi. Kita buat kira mula tu, waktu kena bincang khusus pula tu. Banyak cerita, nak yang bab makan ni. Sebab orang kita ni pelik, dia atas mesej pada saya. Pokok Saudi, dia tengah buat, dia tengah salah boyo. Dia makan boyo. BBQ boyo. Kita boleh. Tapi jangan kita. Boyo. Bukan dia pera boyo. Saya tengok tu banyak pera boyo. Dia bukan makan orang tua ni, orang muda je. Boyo masih daging ni masih lembut lah. Orang tua tu. Orang tak kira tu. Dia sampai dia pikul tak pakai. Bagi dapur.
Besok ekor yo. Tak main dah kami ni kelas-kelas bawah kami. Nah, boleh. Oh iyalah kau kawasan tu kalau tak boleh pakai tu nak pakai ke dia. Muka tempat tu dia banyak binatang. Sutong tak boleh pula. Apa? Bukan udah muka dia bukan tepi patah tepi tak apalah tu perbincangan lain. Dia ada tu kitab khusus tu. Dalam internet pun dia boleh ambil maklumat tu banyak. Saya suka internet ni sebabnya kalau dulu lain lah ni internet ni mana ulama kita bila masuk maklumat dia ada rujuk. Reference dia tu. Rujukan tu lah sebenarnya yakinkan kita ni. Betul. Baik, di sini. Jadi kalau dia gini asah dia nya asah bercampur dengan najis tadi. Tu kena hasil. Kecuali basuh dengan air. Itu sesat-sesat. Ni isunya tak basuh dengan air. Ni kita bincang nak semaya. Lepas tu kalau kita letak tepi, kita buat tidak semaya, tak jadi isu langsung. Ni nak semaya. Tapi kita kena ingat tentera-tentera Islam ni ketika baju dia ada kena darah, dia cuci tu, kalau ada kesal lagi boleh semaya tu bab lain. Itu hal lain pula, perbincangan lain pula. Misalnya tentera nak semaya, tak akan kena salin baju. Tentera ni bukan tu imam masjid, boleh mudah-mudah nak salin gitu. Dah kira-kira keadaan tenang dah malam tu. Mesti perang ni ada lah dia punya di tubuh ni nak salin lagu ada pakaian. Bukan tentera kan? Dia buat gitu, ambil tanah kalau gitu tak apa boleh lah. Rengkah ya tu. Nak cari air payah dalam keadaan itu, bukan boleh basuh separuh rumah. Tu hal lain. Sebuah senjata ni mudah nak buat. Dah ada najis tak tepi. Mudah pakai ya tak boleh gitu. Kalau pakai rota dah buat lah hak kena tu. Pakai balik. Tu boleh. Mana mudah. Tapi kalau kena siapa pesing pula kau kena, kalau buah tu mai tak baju lebih baik kita basuh gitu. Ada lagi nampak kesan merah sikit setelah kita guna debu atau guna daun-daun kayu gonyok gitu tu. Tu tak apa. Tak ada air tak apa. Baik, pakaian yang boleh dipakai seseorang dalam peperangan yang dapat melindunginya daripada bahaya ni kita bincang minggu hadapan.